Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkati pengajian kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat ini insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada dalam bab ini, solat ini Jumaat. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti pada minggu ini yang lepas. Dan kita sedang ini berada di pada afwan ya, nanti saya kita masih berada pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang mana beliau menyifatkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan idza khataba ihmarat aynah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia menyampaikan khutbah maka matanya menjadi merah. Yang ini maksudnya dia menyampaikan ini khutbahnya dengan penuh ini perasaan, dengan penuh ini kekuatan. Fala wa ala sautuhu, dan dia meninggikan suaranya. Dia meninggikan suaranya. Ini bukan ini memberikan khutbah dengan suara ini yang rendah. Ini semua kita membicarakan minggu lepas. Washtadda ghadabuhu, dan dia menjadi dalam keadaan marah apabila dia menyebut tentang ayat-ayat berkenaan dengan azab, berkenaan dengan maksiat yang dilakukan dan sebagainya. Hatta ka'annahu min mundiru jaish, seolah-olah ini Jabir mengatakan dia adalah seorang yang memberikan amaran kepada tentera. Begitu kita mengatakan tegas sekali. Yang mana kita bayangkan seorang jeneral apabila memberikan amaran kepada tenteranya dalam medan peperangan ini misalan, maka tentu sekali dia akan melantangkan suaranya dan menyampaikan dalam keadaan yang menekankan dan dengan penuh kepentingan dan sebagainya. Dan selepas itu beliau membicarakan daripada pembukaan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sampai kepada apa yang beliau mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah, sebaik-baik perkara yang disebutkan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni membaca Al-Quranul Karim dan menerangkan Al-Quranul Karim. Ini adalah sebaik-baik kalam, sebaik-baik al-hadis. Ini hadis ini maksudnya di sini adalah perbicaraan. Sebaik-baiknya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab ini adalah daripada kalam Allah. Kitab Allah Subhanahu wa taala daripada kalam. Ini kalam ini adalah daripada sifat ma'ani, sifat Allah Subhanahu wa taala, kaunuhum mutakalliman. Allah Subhanahu wa taala adalah mutakallim, maka Al-Quranul Karim dia adalah kalam Allah, maka dia bukan makhluk. Dia adalah sifat ini ma'ani, yang mana kita mempelajari dalam ilmu aqidah. Sebaik-baik hadis, yakni perbicaraan adalah kitabullah, wa khairal hadis, baik-baik cara adalah cara yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir. Sebaik-baik contoh yang Allah menciptakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah ya Muhammad SAW, ini adalah jalanku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah jejak langkah aku. Maka cara ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cara yang membawa kepada kejayaan, cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada sekalian manusia dan jin. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diciptakan. Wa kullu bid'atin dalalah,
dan semua yang perkara yang diciptakan yang baru, maka itu adalah kesesatan. Jadi minggu lepas saya membicarakan tentang maksud daripada perkataan bid'ah, maksud daripada perkataan yang muhdath. Maka kedua-duanya membawa makna sesuatu yang diciptakan yang baru, yang tidak wujud sebelumnya. Dan ini adalah daripada definisi yang penting kita memahami. Bid'ah yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah yang dikaitkan dengan amalan ataupun i'tiqad dalam agama Islam. Kalau sekiranya seseorang itu membawa satu amalan yang baru yang tidak selari, bukan hasil daripada ijtihad, maksudnya daripada Quran dengan sunnah ataupun qiyas ataupun ijma', yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim ataupun bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, ataupun amalan-amalan yang mendustakan Nabi Muhammad SAW ini dan sebagainya. Begitu juga dalam segi i'tiqad, fahaman-fahaman ataupun i'tiqad yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Minggu lepas saya memberikan beberapa misal ini dalam i'tiqad ini yang salah, begitu juga dengan amalan-amalan yang daripada amalan-amalan yang salah. Maka ini semua adalah perkara yang membawa kepada kepada kesesatan. Ini perkara yang direka di dalam agama. Kita ada lagi satu bahagian bid'ah, iaitu bid'ah yang bersangkut paut dengan yang bersangkut paut dengan keduniaan. Ini maksudnya berkenaan dengan menciptakan kereta baru, menciptakan barang-barang yang baru dan sebagainya. Maka ini kita mengatakan adalah bid'ah, akan tetapi dia adalah sesuatu yang digalakkan dalam agama Islam bagi manusia untuk menciptakan benda-benda yang baru yang dapat berkhidmat kepada manusia. Itu sebab Islam tidak mengharamkan misalan penciptaan kereta api, penciptaan kereta, penciptaan kapal terbang. Zaman dahulu tidak ada, zaman sekarang kita ada teknologi, kita ada handphone dan sebagainya. Kalau sekiranya seseorang itu niatnya baik, dia menggunakan ini untuk khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala-galanya balik kepada niatnya. Jadi berkenaan dengan hadis ni, Nabi SAW membicarakan tentang mengadakan satu perkara yang baru dalam agama. Yang sama ada dalam segi akidah ataupun dalam segi amalan. Ini adalah perkara yang kita mengatakan diancam oleh Nabi SAW, yang mana Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga apabila kita berhadapan dengan perkara-perkara yang direka oleh sebahagian manusia yang mengada-ngadakan perkara yang tidak ada kena-mengena di dalam agama Islam. Jadi kita harus faham perkara ini, dan kita sentiasa kalau ada kemusykilan kita kembali kepada ulama-ulama yang mutamakkinin, ulama-ulama yang memahami tentang alat-alat ijtihad, bagaimana ulama-ulama mengeluarkan hukum ahkam, apakah amalan-amalan yang dibolehkan misalnya yang ada sumbernya, apakah amalan-amalan yang tidak dibolehkan dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apakah faedah yang kita dapat daripada hadis ini berkenaan dengan khutbah Jumaat? Maka daripada perkara yang penting sekali yang kita mendapat kemanfaat daripada hadis ini, kita mendapati bahawasanya Nabi SAW dalam khutbah Jumaat mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ini adalah daripada perkara yang dilakukan Nabi SAW. Maka walaupun riwayat ini pendek sekerat daripada khutbah Nabi SAW, tetapi ini membawa kepada kita makna akan kepentingan untuk kita berdakwah apa yang baik, amalan-amalan agama, dan untuk kita berjaga-jaga dan juga menahan kemungkaran-kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Kalau sekiranya ada perkara-perkara yang bercanggah dengan agama Islam dan sebagainya, maka bagaimana kita nak memikirkan kita dapat menahan perkara ini daripada ia berlaku. Maka Nabi SAW dalam khutbahnya dia membicarakan tentang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada perkara-perkara yang membawa kepada maksiat, perkara-perkara yang bid'ah, yang tercela dalam agama. Begitu juga dengan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi ini adalah daripada kandungan khutbah Nabi SAW. Dan sekali lagi, kalau kita lihat keadaan dia menyampaikan khutbah tersebut, kalau kita dapat bayangkan seperti mana Jabir mengatakan ihmarat ainah, matanya menjadi merah, ishtadda ghadabuh, kemarahannya menjadi dia menjadi dalam keadaan kemarahan apabila dia menyampaikan khutbah, ala sautuhu, dan suaranya
dikuatkan ka'annahum munziru jaish, seolah-olah yang ini dia seorang yang memberikan apa kita mengatakan perintah yang ini kepada yang ini tenteranya. Macam kalau kita bayangkan keadaan Nabi SAW seperti itu, dengan matanya begitu, dengan marahnya begitu, dengan suaranya dengan yang lantang, dan menyampaikan perkara-perkara yang bersangkut paut ini dengan mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan mengajak ini umat Islam ini untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kembali kepada amalan, kembali kepada i'tiqad ini yang betul ini dan sebagainya. Maka ini semua adalah daripada ciri-ciri khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini seorang khatib, hari ini kita nak lihat bagaimana ini kita nak memperbaiki ini keadaan kita, dan bagaimana kita nak mengambil daripada faedah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya insya-Allah taala kita juga ini dapat mengamalkan insya-Allah. Selepas itu penulis ini mengatakan wa fi riwayatin lahu, dan ada riwayat yang lain yakni daripadanya, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat yang mengatakan bahawasanya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada hari Jumaat, yakni permulaan yakni khutbah tersebut. Yakni dia mengatakan di sini khutbahnya yahmadullaha wa yusni alaih summa yaqulu ala ithri dhalika faqad ala sautuhu. Yang ini riwayat ini yang mengatakan, sekejap ya, saya turunkan ni. Riwayat ini yang mengatakan yakni sesungguhnya khutbah Nabi SAW ini pada hari Jumaat, dia memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yahmadullah wa yusni alaih. Ini adalah daripada seperti mana kita kalau belajar, misalan kita fikir misalan daripada rukun dan khutbah adalah wajib kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yahmadullah wa yusni alaih, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, summa yaqul ala ithri zalik wa qad ala sautuhu, dan selepas itu baru dia meneruskan ini khutbahnya. Ini maksudnya dia memulakan ini khutbahnya dengan memuji ini Allah Subhanahu Wa Taala, dan selepas itu perawi ini mengatakan wa qad ala sautuhu, yakni suaranya diangkatkan, suaranya yakni diangkat. Ini adalah daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bukan yakni berkhutbah yakni dengan suara yang pelan. Jadi ini juga daripada perkara yang kita harus teliti juga. Kalau sekiranya ada khatib ini misalan, yakni dia bila menyampaikan khutbah dan suaranya seperti apa kita mengatakan, suara yang sangat kecil misalan, seolah-olah yakni dia sedang berbual yakni dengan jamaah yakni di sekitarannya, maka ini bukan daripada sunnah. Ini bukan daripada sunnah. Dan ada orang pula mungkin ini menyangkakan sebagai adab ini kita jangan ini mengangkat ini suara ini dan sebagainya. Tapi itulah perkara yang berbeza. Ini dalam khutbah Jumaat adalah daripada kepentingan untuk kita memberikan kesan kepada hati-hati ini orang Islam, supaya dapat meningkatkan keimanan, dapat meningkatkan ketakwaan. Maka suara ini dia memainkan peranan ini dalam ini memberikan ini kesan ini kepada mereka-mereka yang mendengar. Maka penyampaian dalam khutbah adalah perkara yang penting. Wa fi riwayatin lahu, dan juga yang diriwayatkan daripadanya, man yahdillahu fala mudhillalah, yakni Nabi SAW memulakan khutbah dengan mengatakan barang siapa yang Allah memberikan hidayah, maka tidak ada orang yang menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah menyesatkan maka tidak ada yang dapat memberikan kepadanya hidayah. Walin Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Sebelum ini ada riwayat Muslim daripada Imam Nasa'i mengatakan wa kullu dhalalatin finnar. Jadi biasa kita dengar ini hadis wa inna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin yani finnar. Dan tiap-tiap yakni perkara yakni yang menyesatkan membawa seseorang itu masuk ini ke dalam ini api neraka. Yakni tiap-tiap perkara yakni yang menyesatkan, menjauh seseorang itu daripada Allah dan menyebabkan dia terjebak dalam maksiat yang menjadi sebab dia dimasukkan ini ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik, ini pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat.
Sekarang insya-Allah kita masuk kepada hadis ini yang seterusnya. Penulis ini mengatakan wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, yakni seorang sahabat Nabi yang terkenal, yang mana ibunya merupakan wanita pertama yang mati syahid dalam jalan Allah Subhanahu wa taala di Makkah, dan bapanya disiksa oleh kaum ini musyrikin, dan begitu juga Ammar juga ini disiksa. Maka satu keluarganya yang ini menghadapi ini penyiksaan, dan Nabi SAW mendoakan keluarga Yasir. Dan Ammar ini selepas itu ini berhijrah ini ke Madinah dan hidup ini di Madinah, dan Nabi SAW mengkhabarkan kepadanya yang satu hari dia akan dibunuh oleh kaum yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kaum yang memberontak. Maka betul-betul ini Ammar bin Yasir dia dibunuh pada peperangan yang dikenali sebagai peperangan Siffin. Maka daripada pembunuhannya, umat Islam dapat mengetahui siapa yang betul dan siapa yang salah. Sebab ini dia berpihak ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka beliau ini meriwayatkan dengan mengatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi, rawahu Muslim. Yang mana Nabi SAW ini mengatakan, sesungguhnya panjangnya salat seseorang itu dan pendeknya khutbahnya adalah tanda daripada kefahamannya dalam agama. Ini maksudnya dia memahami ini agama dengan baik, dia memahami hukum ahkam dengan baik, maka itu menyebabkannya memanjangkan salatnya dan memendekkan khutbahnya. Dan orang yang dapat memendekkan khutbah ataupun penyampaian, akan tetapi penyampaiannya mengandungi makna-makna yang luas, maka ini menunjukkan kekuatan ilmu yang ada pada seseorang. Tetapi kalau satu orang itu dia berbual panjang lebar misalan, dan dia punya syarahan misalan, ataupun dia punya penyampaian banyak sangat kita mengatakan perkara-perkara yang disebutkan yang tidak ada kena-mengena, misalan berlerit, misalan kalau dalam bahasa kita panggil apa? Melerit ya. Ini menunjukkan seseorang itu dia tidak menguasai bidang tersebut. Jadi dia pergi ke sana dan dia pergi ke sini dan sebagainya. Tetapi kalau satu orang itu dia menguasai satu bidang misalan, dan dia mengajari bidang tersebut, maka dia dapat rumuskan dengan menggunakan perkataan-perkataan yang sedikit. Dan ini adalah daripada mukjizat Nabi SAW dan khususiyah yang Allah memberikan kepada Nabi SAW yang dikenali sebagai jawami'ul kalim. Nabi SAW apabila dia berbual dengan lafaz yang sedikit tetapi menunjukkan makna yang banyak. Dan biasanya kalau seseorang itu dapat merumuskan ilmu daripada ilmu yang besar, misalnya dia dapat merumuskan sehingga dapat difahami dengan sedikit lafaz, ini menunjukkan bahawasanya orang yang melakukan ini telah menguasai bidang ini. Itu sebab ini ulama-ulama kita yang mengarang misalan kitab-kitab mukhtasarat, yang mana hari ini kita ada misalan mereka merumuskan daripada berpuluh kitab, maka mereka merumuskan menjadi satu jilid misalan. Maka umat Islam kembali kepada jilid ini dan mempelajarinya, seolah-olah dia telah mempelajari berpuluhan kitab. Maka orang yang melakukan perbuatan ini menunjukkan kekuatan ilmunya, yang mana dia dapat melakukan sedemikian. Dia dapat merumuskan. Sebagai misal kita ada kitab Jam'ul Jawami' misalan, yang dikarang oleh Al-Imam Subuki, dan dia mengatakan dalam muqaddimahnya dia merumuskan kitab Jam'ul Jawami' daripada 100 kitab. Sebab dia namakan kitabnya Jam'ul Jawami', yakni jama', yakni mengumpulkan perkumpulan-perkumpulan, yakni disebabkan banyak sangat kitab ini yang dikumpulkan oleh penulis dan dia rumuskan dalam satu kitab. Itu sebab daripada kitab yang sangat dianjurkan dalam ilmu usulul fiqh, yang dipelajari oleh semua yakni para ulama dan para pelajar-pelajar di madrasah di satu dunia, adalah kitab ini Jam'ul Jawami', disebabkan penulisnya menguasai bidang ini dan dapat merumuskan satu perkara yang besar kepada perkara yang kecil. Maka Nabi SAW bila membicarakan tentang khutbah seseorang lelaki, seseorang maka kalau sekiranya dia penyampaiannya sedikit tapi mengandungi makna yang besar,
maka ini menunjukkan seseorang itu faqih, seseorang itu ahli dalam bidang yang dia membicarakannya. Kalau tidak, yakni satu orang kalau melirik ini penyampaiannya dan panjang lebar dan sebagainya dan menyebabkan ini orang pun keliru dan sebagainya, maka ini adalah daripada tanda yang ini dia tidak menguasai ini bidang, dia tidak menguasai bidang tersebut. Berkenaan dengan solat, maka solat yang ini dipanjangkan. Sebab ini dalam khutbah Nabi SAW, kalau kita lihat satu muka surat saja. Kalau kita lihat, kalau hari ini kita print, misalan mungkin satu muka surat ataupun satu muka surat yang setengah. Ini khutbah Nabi SAW. Tetapi salat Nabi SAW yakni salatnya tidak kelang kabut. Nabi SAW ini baca dengan perlahan, dan dia bawa yakni surah, sama ada surah Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Munafikun pada rakaat yang kedua, ataupun dia bawa suratul A'la pada rakaat yang pertama dan Al-Ghashiyah pada rakaat yang kedua. Itu pun hari ini bila kita bawa surah A'la dengan Ghashiyah juga, yakni ada orang yang merasakan ini terlalu panjang. Tapi bahkan kalau kita imam yang dibaca dengan cepat, ini tidak ada masalah. Dia membawa ini suratul A'la dan surah Al-Ghashiyah. Tapi ini semua yang ini menunjukkan ini kepada kita perubahan ini zaman, yang mana kita lihat hari ini khutbah yang ini panjang sangat. Tetapi bila solat pula yang suruh yang ini dipendekkan. Patutnya yang terbalik khutbah yang sepatutnya ini dipendekkan, dan solat yang ni masa yang dibaca oleh panjangnya khutbah itu dipendek. Apabila dipendekkan, kita mengambil masa daripada khutbah itu, kita letakkan kepada solat. Ini cara sunnah. Bukan ini kita mengatakan tak apa, yang ni khutbah kita boleh panjang, tetapi yang ni solat baca yang ni Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Ini tidak betul. Jadi kalau kita memahami cara Nabi SAW, yang kita dapat memahami akan yang ni kepentingan ini. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, seperti mana penulis mengatakan rawahu Muslim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pahami cara Nabi SAW